Assalamualaikum dan salam koresponden bernama bersama saya Nurul Hidayat Umur yang akan bersama anda untuk berkongsi berita selama setengah jam. Pelbagai berita terkini yang diangkat dari wartawan Biro Bernama di seluruh Malaysia secara langsung dan terkini eksklusif untuk anda. Kami juga akan bersama dengan tetamu jemputan bagi membincangkan topik yang dipilih untuk hari ini. Jadi teruskan setia bersama kami. Antara fokus utama jam ini. Situasi hari kedua persekolahan di Sarawak. Langkawi Skycap kembali beroperasi. Dan kupasan topik hari ini, penjana bantu rakyat miliki rumah. Teruskan setia bersama kami. Kita mulakan koresponden hari ini dengan laporan berita dari Biro Bernama Sarawak bersama dengan Ahmad Syabil Sultan Nordin di talian telefon ketika ini. Dan kita ingin kongsikan mengenai kebiasaannya taman tema yang ada di Malaysia adalah merupakan taman tema berkonsepkan watak animasi kanak-kanak dan juga seperti taman tema air antaranya Legoland dan juga Sunway Lagoon. Namun kini negara kita turut mempunyai satu lagi taman tema iaitu Virtual Park yang pertama di Borneo. Untuk mendapatkan laporan lanjut mengenainya, silakan Sabil. Park ataupun di Virtual Park merupakan taman tema realiti maya pertama dengan teknologi hologram di Malaysia sebenarnya ketika ini. Hello Syabil. Hello. Hello. Okey Syabil, teruskan dengan laporan anda. Ya. Okey, taman tema berkenaan terletak di Kota Samarahan, Sarawak. Dibangunkan oleh Serba Dinamik Group Berhad. Taman tema ini yang dirancang pembukaannya pada masa lalu terpaksa ditangguhkan berdasarkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan ia kini sudah pun dibuka kepada orang ramai. Di Virtual Park dibina dengan pelaburan berjumlah 13 juta ringgit yang mana 8 juta adalah bagi tujuan pembangunan, manakala bagi 5 juta lagi adalah bagi kerjasama dengan syarikat pemula niaga yang akan menyumbang teknologi mereka bagi taman itu. Taman tema maya ini menampilkan 10 daya tarikan dilengkapi dengan teknologi tinggi canggih yang terdiri daripada kunjungan maya perayau bebas ataupun free roam virtual tour, selain mainan tunggangan yang menakjubkan serta mempunyai medan pertempuran maya. Pengarah urusan dan Ketua Pengarah Eksekutif Serba Dinamik, Datuk Dr. Muhammad Abdullah berkata, di Virtual Park menyesuaikan permainannya agar ia boleh dinikmati oleh semua pemain yang memiliki kemahiran berbeza-beza. Permainan direka bagi mengoptimumkan keutamaan individu. Dan bukan itu saja, ia juga merupakan antara perintis taman maya yang memberikan audiens peluang merasai pengalaman menonton pertunjukan teater hologram yang menarik serta menawarkan pengalaman sinematik paling revolusi. Sejajar dengan agenda kerajaan menggalakkan ekonomi digital ataupun Industrial Revolution 4.0, taman tema itu akan memainkan peranan penting dalam teknologi digital saya kira untuk menyemarakkan lagi agenda tersebut, Nurul. Okey, sesuatu yang menarik bagi mereka yang mencintakan animasi dan juga teknologi. Mungkin Taman Virtual Park ini menjadi pilihan anda untuk menikmati keindahannya dan juga suasananya. Okey, dan kita Syabil, kita nak beralih pula kepada laporan seterusnya. Seperti yang kita ketahui hari ini merupakan memasuki hari kedua dalam sesi pembukaan persekolahan di seluruh Malaysia selepas kerajaan membenarkan pelajar tingkatan 5 dan juga tingkatan 6 untuk kembali ke sekolah bagi meneruskan sesi pembelajaran. Jadi kita nak tahu juga mengenai bagaimanakah keadaan di sana dengan sesi pembelajaran yang serba-serbinya dalam keadaan norma baharu ni. Okey, berdasarkan tinjauan bernama di beberapa sekolah di Penaraya Kuching ini mendapati
guru dan pelajar akur dengan SOP yang ditetapkan, termasuk penjarakan sosial dan peraturan pergerakan di sekitar kawasan sekolah. Semuanya nampak berjalan lancar. Persediaan juga telah dibuat sejak 3 minggu lalu. Guru-guru juga telah diagihkan dengan tugas masing-masing dan mereka memainkan peranan dan kawalan kendiri dengan mematuhi SOP serta kebiasaan baharu dalam melaksanakan tugas mereka. Dan pengarah pendidikan negeri Sarawak yang baru, Abang Mat Ali Abang Mas Agus berkata pembukaan sekolah di negeri ini pada semalam melibatkan sebanyak 191 buah sekolah menengah daripada 193 buah sekolah yang terdapat di dalam negeri ini. Di mana bilangan pelajar tingkatan 5 seramai 33,048 orang murid dan pelajar tingkatan 6 seramai 5,933 orang pelajar. Nurul. Okey, terima kasih Syabil atas laporan itu tadi. Dan selepas ini kita akan beralih pula ke Langkawi untuk mendapatkan laporan mengenai sesi persekolahan di Langkawi. Apapun kita akan berhenti rehat seketika untuk kembali selepas ini dengan laporan berita dari Biro Pulau Langkawi Kedah. Bertemu kembali di koresponden bernama ke perkembangan berita dari Biro Bernama di Pulau Langkawi. Berita mengenai sektor pelancongan domestik di Pulau Bebas Cukai ini yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan ianya dijangka kembali rancak apabila Langkawi Skycap antara produk pelancongan paling dikenali dan popular sudah pun mula beroperasi. Kita bersama dengan Nur Bakhtia Ahmad di talian Skype untuk perkembangan selanjutnya. Silakan Bakhtia. Okay, terima kasih Nurul. Langkawi Skycap antara sistem kereta kabel tersuram di dunia yang menghubungkan Oriental Village di Teluk Burau dengan Gunung Mak Cincang yang tingginya 708 meter dari atas laut. Okay, ini antara produk yang pelancongan yang paling dikenali dan ikonik di Langkawi telah mula kembali beroperasi pada 20 Jun. Okay, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Lada Langkawi Okey, dan kali ini kita nak berkongsi pula mengenai perkembangan sesi persekolahan yang telah pun memasuki hari kedua persekolahan dibuka ya. Kalau tadi kita dah tinjau mengenai sesi persekolahan di Sarawak yang dapat kita sifatkan mengikut SOP yang ditetapkan dalam suasana norma baharu, dan kita ingin mengetahui pula bagaimanakah pula keadaan sesi persekolahan di Langkawi. Mungkin Bakhtia boleh kongsikan mengenainya. Silakan. Okey, hari kedua sesi persekolahan di Langkawi berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard ataupun SOP ditetapkan serta proses pengajaran dan pembelajaran mengikut norma baharu. Tinjauan saya mendapati guru-guru yang bertugas memeriksa suhu badan pelajar di pintu masuk sekolah sebelum membenarkan mereka memasuki kelas masing-masing. Pada masa yang sama, semua pelajar yang hadir dilihat memakai pelitup separuh muka. Sementara beberapa orang guru turut memakai pelindung muka bagi tujuan keselamatan selain mematuhi penjarakan sosial dalam kalangan mereka. Okay, secara keseluruhan, seramai 1,523 orang pelajar dari 12 buah sekolah telah memulakan sesi pembelajaran sejak semalam. Jumlah tersebut melibatkan 1,121 pelajar tingkatan 5, 148 pelajar tingkatan 6 atas dan 254 pelajar tahun 2 dan tahun 4 kolej vokasional. Okay, semalam juga pelajar di Sekolah Menengah Mahsuri di Langkawi mendapat suntikan semangat apabila memulakan sesi persekolahan apabila Menteri Besar Kedah iaitu Yang Berhormat Muhammad Sanusi Makno datang sendiri untuk membuat tinjauan keadaan hari pertama pembukaan semula sekolah di Langkawi. Okay, sebagai rekod seramai 374 orang murid di seluruh Kedah memulakan sesi pembelajaran. Jumlah tersebut melibatkan pelajar tingkatan 5, tingkatan 6, Sijil Tinggi Agama Malaysia, pelajar tahun 2 dan 4, kolej vokasional di 280 buah sekolah di seluruh negeri Kedah. Okey Nurul.
Okey, Baktia, kita nak tahu juga mengenai keadaan SOP setakat ini. Bagaimanakah tahap SOP yang dipraktikkan oleh para pelajar yang kembali ke sekolah? Adakah ianya menepati standard yang ditetapkan? Okey, hasil pemerhatian saya, pelajar wajib untuk mengikuti semua SOP yang telah ditetapkan. Seperti yang saya sebut tadi, sebaik masuki ke kawasan sekolahan, mereka perlu melalui beberapa checkpoint yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, semalam di sekolah SMK Masuri, sebelum pelajar sampai ke kelas, mereka perlu melalui 3 checkpoint. Dan selain itu, seperti biasa, SOP lain yang ditetapkan seperti makan di dalam kelas dan jarak di dalam kelas yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan selain itu, ada kelas yang dipecahkan mengikut beberapa jumlah pelajar yang sesuai. Jadi maksudnya tak semua penuh lah seperti sebelum ni. Okey, Baktia, seperti yang kita ketahui, Langkawi ini merupakan destinasi pelancongan yang terkenal sekali di dalam negara, dan selain daripada Skycap yang menjadi destinasi utama ataupun pilihan untuk pengunjung datang ataupun kunjungi, apakah lagi lokasi-lokasi menarik yang kembali mendapat perhatian para pengunjung khasnya? Okey, hasil tinjauan saya, hampir semua lokasi pelancongan di Langkawi telah mula dibuka kembali. Sebagai contoh, Underwater World, Taman Hidupan Liar Langkawi, malahan Dataran Lang. Dataran Lang pun sekarang dah mula dibuka kepada orang ramai. Dan saya difahamkan Taman Buaya Langkawi akan mula. Okey, dan sekian saja laporan dari Baktia langsung di Langkawi. Kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini dengan topik kupasan hari ini, iaitu penjana bantu rakyat miliki rumah. Bagaimanakah caranya? Tunggu seketika nanti. Pandemik COVID-19 bersama kebiasaan baharu bukan sahaja merubah, malah turut membawa komplikasi kepada pelbagai sektor ekonomi di seluruh dunia, termasuklah sektor hartanah. Oleh itu, Pelan Jana Semula Negara Sektor Ekonomi Negara Penjana yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 5 Jun 2020 lalu dilihat bakal membantu memulihkan sektor hartanah di Malaysia. Penjana bertujuan menyokong sektor ekonomi dalam kebiasaan baharu dengan merangkumi 3 teras, iaitu memperkasakan rakyat, melonjak perniagaan dan merangsang ekonomi. Antara yang menjadi tumpuan ialah inisiatif kerajaan dalam membantu memulihkan sektor hartanah yang teruk terjejas akibat pandemik ini. Dan untuk mendapatkan kupasan topik mengenainya, penjana bantu rakyat miliki rumah, kita bersama dengan Encik Mat Syukri Syuib, merupakan pensyarah kanan Hal Ehwal Dasar Politik dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia di talian Skype secara langsung ketika ini. Assalamualaikum, Cik Syukri, apa khabar? Waalaikumsalam, baik. Okey, terima kasih kerana bersama kami di Koresponden Bernama. Setakat ini kita nak mengetahui bagaimanakah melalui penjana dikatakan membuka peluang kepada rakyat untuk memiliki rumah. Mungkin Cik Syukri boleh terangkan secara langsung mengenainya. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dalam konteks atau penjana ini, kita lihat dalam sektor memang memerlukan satu suntikan yang begitu drastik daripada pihak kerajaan. Ya, kerana dalam konteks itu kita kena faham bahawa pengawalan aspek cukai dan peraturan dari segi pembelian rumah dan juga hubungan antara industri dan juga rakyat itu perlu difasilitasi oleh kerajaan. Jadi kerajaan perlu jadi sudah cara atau fasilitator yang penting dalam pemilikan rumah. Jadi dalam konteks contohnya kerajaan memberikan pengecualian terhadap bisnismen. Ya, bisnismen ini maksudnya kalau kita urusan untuk selalunya kita berhubung dengan lembaga hasil dan sebagainya. Jadi setelah ini tidak perlu lagi membuat pembayaran kerana ada pembelian rumah antara 300,000 hingga 25 juta. Dan kemudian ada pula satu iaitu pengecualian cukai. Ya, cukai keuntungan hartanah itu. Jadi dalam konteks itu kos bagi sebuah pembelian itu di situ kerajaan berikan diskaun. Maksudnya apabila kerajaan menyatakan bahawa tidak menggunakan diskaun dan juga keuntungan hartanah bagi limitasi tertentu untuk harga sebagainya, maka itu seolah-olah
oleh kerajaan kepada rakyat untuk menggalakkan pembelian. Tetapi untuk pemaju pula lah, maksudnya dia kena ada satu tanggungjawab yang lain untuk bersama-sama dengan pihak kerajaan itu sendiri. Jadi rakyat perlu guna peluang yang diberikan itu, dan ini diskaun pembelajaran selama tempoh yang diberikan seolah-olah satu moratorium atau satu kerajaan sanggup mengurangkan hasil yang kutipan daripada store pindah milik atau pembelian hak tanah ini semata-mata dengan memberikan pihak industri dan juga rakyat untuk dapat memiliki rumah dan industri dapat menjual aset yang mereka ada itu. Okey, Syed Shukri, seperti yang kita ketahui usaha kerajaan dalam memberi pelbagai inisiatif melalui dasar fiskal ini dilihat tidak akan berjaya jika pemain-pemain industri utama sektor hartanah ini tidak turut sama untuk membantu negara dalam keadaan yang disifatkan sukar ketika ini. Dan bagaimana pula dengan peranan pemaju perumahan dalam menyokong usaha kerajaan ini? Ya, dalam aspek ini kita melihat bahawa kita kena faham beberapa komponen. Antaranya ialah sektor pemaju itu sendiri, industri. Kemudian sektor, kalau kita lihat dari segi harga tanah itu sendiri dalam rumah, perumahan dan sebagainya mesti berkaitan dengan tapak untuk penggunaan. Jadi di situ PCG perlu mengawal nilai tanah supaya tidak ada berlaku pelonjakan dan rumah itu dapat digunakan sebuah tanah yang lebih murah. Kalau ada tanah-tanah kerajaan yang diwujudkan sebagai contoh, itu mungkin membantu industri. Yang keduanya ialah kalau kita lihat bahawa hutang itu di pihak bank ataupun institusi seperti mana LPCSA, pihak sektor perbankan dan sebagainya itu kita lihat daripada 1.16 trilion jumlah hutang di kalangan rakyat dalam berbagai sektor itu 53% adalah untuk membeli hak tanah. Jadi ini patut kita bangga galakkan. Jadi pemaju dan juga bersama-sama dengan sektor bank mungkin boleh mengurangkan kadar faedah ataupun kemudiannya memberi, contohnya kalau pinjaman di pihak sewa awal boleh sampai 30 tahun ataupun mungkin orang perusahaan. Jadi mungkin atas kadar hayat hidup rakyat itu semakin meningkat, mungkin boleh ditambahkan dan juga duration untuk pembayaran itu perlu ditingkatkan. Mungkin ada inisiatif-inisiatif lain yang boleh pihak pemaju sebagai contohnya tidak menjual dengan harga pasaran. Jadi kita bincang ialah apabila sesuatu pembangunan perumahan itu dilaksanakan, maka kadang-kadang dijual pada kadar harga pasaran. Jadi kalau boleh dijual pada harga kos, perlu dinilai oleh pihak kerajaan dan juga sama-sama pemaju. Dan sektor perbankan juga perlu meningkatkan, pemaju perlu dinilai dan sektor perbankan termasuk LPCSA untuk memudah cara pemilikan rumah itu dari sudut pembiayaan itu sendiri. Jadi pemaju pun boleh bagi diskaun untuk menerusi langkah kerajaan dalam kempen pemilikan rumah ini. Okey, Cik Shukri, seperti yang kita ketahui ekoran impak daripada COVID-19 memberikan kesan menyeluruh kepada ekonomi negara khasnya pasaran hartanah, dan kita dapat saksikan pihak bank juga turut memperketatkan lagi daripada segi pinjaman kepada mereka di luar sana, dan dijangka berapakah penyusutan dalam sektor hartanah dijangka akan timbul ekoran daripada COVID-19 ini? Ya, kalau kita lihat bahawa kesan COVID-19 itu pelbagai industri terlibat, termasuk juga di sektor hartanah. Ya, kalau kita lihat dalam konteks ini, pemerkasaan pendapatan isi rumah itu perlu diutamakan. Jadi kalau kita lihat ada rumah-rumah terbengkalai yang kita lihat hampir lebih 40 ribu unit. Ya, kalau kita lihat pada tahun 2019 saja lebih kurang 30,115 unit katanya rumah tidak terjual. Dengan kalau kita lihat keseluruhan yang tidak terjual itu bernilai 19.54 bilion. Jadi ini adalah satu perkara yang besar yang perlu kita beri perhatian. Jadi mungkin itu boleh dijual dengan harga diskaun yang tinggi. Jadi walaupun terkesan, tetapi pihak industri tidak boleh mengatakan bahawa ini satu kesangan, kerana kerajaan membantu dalam proses itu. Kita ada berbagai-bagai mekanisme, kita ada dasar perumahan negara yang dibuat sampai tahun 2025 dan sebagainya. Jadi dasar-dasar yang kerajaan cuba laksanakan itu perlu dibawa keinginan dalam industri. Jadi mungkin persatuan-persatuan pemaju boleh berbincang. Itu satu
satu konvensyen khas mengenai perumahan negara ini perlu dilaksanakan sebenarnya. Ini dihukumkan. Bukan saja soal pensiun, tetapi soal konvensyen itu memikirkan bagaimana kita nak lestarikan hubungan antara sektor kewangan, sektor badan yang seperti LTCSA, apa contohnya pula PNG yang katakan dalam tempoh 10 tahun nak bina 100,000 dan sebagainya. Jadi pihak pemaju juga perlu bersama-sama pemaju swasta, pemaju yang berkaitan kerajaan. Dia ada beberapa kategori ya, pemaju swasta iaitu pemaju yang sifat terpilih, kemudian juga pemaju yang bersifat kerajaan, berorientasikan awam. Nah, jadi ini perlu kita lestarikan bersama-sama, termasuk soal dulunya kita ada perumahan prima, ada PCR dan sebagainya. Ini satu konvensyen khas, satu majlis tindakan yang komprehensif memikirkan dari sudut bagaimana rakyat boleh ada peluang untuk memilih dari sudut pendapatan rakyat itu sendiri perlu kita ambil kira sebelum sesuatu dasar dilaksanakan. Jadi kepentingan rakyat dari segi apa contohnya pemotongan mungkin dalam tempoh 12 bulan pemotongan mungkin boleh dibuat khusus untuk rilis 2 bulan contohnya. Hanya setahun mungkin rakyat perlu membayar sebulan, tetapi ada 2 bulan rakyat free daripada tak bayar angsuran itu. Mungkin itu sektor bank boleh mereka satu package yang inovatif. Sebab itu kita kena ada package konkret dan inovatif di pihak industri, kerajaan dan sektor pembiayaan itu sendiri, supaya dia memberikan kemudahan dan galakan kepada rakyat untuk membeli rumah dan mampu. Dan kita perlu ingat hanya 24 ke 50% saja rakyat di negara kita yang ada untuk memiliki rumah dan tanah. Jadi bagaimana lagi antara bulat 56 hingga 50% rakyat yang tidak ada rumah itu kritikal. Jadi kita patut ada besar iaitu rakyat satu keluarga mesti ada satu rumah yang mereka boleh diami. Mungkin ada second home ataupun third home. Okey. Terima kasih Encik Syukri Syuib, merupakan pensyarah kanan hal ehwal dasar politik dan pengajian antarabangsa Universiti Utara Malaysia atas ulasan topik itu tadi. Dan sehingga sini saja koresponden bersiaran pada hari ini. Teruskan bersiaran bersama kami di saluran Bernama TV untuk berita dan laporan terkini. Saya Nurul Hidayah Umul. Assalamualaikum dan salam hormat.